أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين ورزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا وأسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, sekali lagi kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT agar dengan kita menzahirkan kesyukuran kita di dalam percakapan dan juga dalam perlakuan kita. Semoga Allah menambahkan lagi kekuatan kita, keazaman kita untuk terus berusaha ya untuk menguasai, memahami dan menjadikan kalamullah iaitu ayat-ayat Quran itu sebagai kefahaman, sebagai satu panduan di dalam kehidupan kita. Dengan panduan itu kita mengharapkan kita akan menguruskan kehidupan kita ni selaras dengan apa yang Allah mahukan, iaitu semua pelakuan dan perancangan kita aturkan di atas jalan yang lurus, jalan yang benar, supaya kita tidak tersesat dan tidak tersasar daripada arah tuju yang sebenarnya yang akan membawa kita kepada syurga. Ya. Kalau kita tersasar daripada jalan ini, bermakna kita sudah menyimpang dan kita tidak akan sampai ke syurga. Ya. Sedang kita sudah masuk sempang lain. Tetapi dengan panduan dan kefahaman kita dari Al-Quran dan dibantukan dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, kita mengharapkan Allah akan sentiasa melindungi kita dan menjaga kita, ya, sentiasa berada di Shiratal Mustaqim yang kita baca tiap-tiap hari dalam Al-Fatihah tu. Ya. Hari-hari kita minta Allah tunjukkan kita jalan yang lurus. Ya. Tetapi kalau kita tak berusaha, macam mana kita nak dapat jalan yang lurus tu? Ya. Bukan kita setakat minta saja, kita kena usahakannya. Ya. Sebab sesuatu itu Allah tidak berikan kepada kita secara tanpa usaha. Ya. So kita kena usahakan. Kita minta ihdinas siratal mustaqim, tapi kita kena usahakan cari apa dia siratal mustaqim tu, dan pastikan kita akan sentiasa berada, ya, di garisan ataupun landasan yang benar itu, ya, yang akan membawa kita kepada syurga nanti. Ya. Kita tak mahu bila kita di akhirat nanti kita akan menyesal. Ya. Kita akan menyesal. Ya. Kita banyak tahun hidup di dunia tapi kita tidak berusaha untuk mengenal dan memahami apakah Shiratal Mustaqim tu. Ya. Shiratal Mustaqim tu adalah jalan yang lurus yang kita boleh dapati daripada Al-Quran dan As-Sunnah. So kita kenalah faham, ya, dua-dua ni, Al-Quran dan As-Sunnah, bukan faham secara akademi saja, ya, tapi faham dan menghayati. Itulah barulah kita dapat, ya, Shiratal Mustaqim tu. Dan ayat kedua Al-Baqarah tu Allah telah pun menjawab, ya, zalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Jadi untuk mendapatkan Shiratal Mustaqim tu, Allah kata ambil ni Al-Quran, ya, zalikal kitabul la raiba, yang tidak ada keraguan di dalamnya, dan Al-Quran itulah yang kita minta, ya, ihdinas siratal mustaqim sebagai petunjuk tadi, ya. Dan Allah kata hudal lil muttaqin, dan petunjuk ni
hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, kalau kita tidak bertakwa, kita tidak berusaha menjadi orang yang bertakwa, kita tidak berusaha untuk melakukan apa yang Allah suruh kita buat, ya, kemungkinan kita dapat huda tu tapi kita tak dapat menggunakannya. Ya, kita tidak ramai di antara kita telah diberikan Al-Quran tu sudah banyak tahun, ya, daripada kita kecil lagi kita dah diperkenalkan dengan Al-Quran. Tapi sayangnya kita tidak mendapatnya sebagai huda. Ya, kita tak dapat menjadikannya sebagai panduan. Kita hanya menyebut, membaca yang kita panggilkan menyebut saja, ya, membunyikan kalimah-kalimah dan huruf-huruf, tapi kita tidak faham. Ya, tadi lepas subuh tadi saya tanya cucu saya, ya, faham ke Al-Fatihah yang dia belajar kat sekolah tu, ya, ustazah mengajarnya dan hafal pun, ya, Al-Fatihah. Rupanya tak faham. Sebab di sekolah pun kita diajar, anak-anak kita diajarkan untuk mengaji juga, ya, hafal untuk baca. Tapi bila dia tanyakan ayat pertama tu, Bismillahirrahmanirrahim tu, tolong berikan makna, tak dapat. Ya, apa lagi ayat kedua dan seterusnya. Itulah keadaan masyarakat kita, ya. Sayang sekali, ya. Kita diajar sama di rumah ataupun di sekolah untuk menghafal ayat Quran, membaca, tetapi kita tidak memahami. Sedangkan Allah kata Al-Quran itu adalah huda untuk kita fahami dan kita hayati, ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Itulah Al-Quran, ya, bukan untuk disebut dan dibaca saja. Dan ada yang membaca dengan begitu baik, ya, dengan bertaranum dan sebagainya, tapi tak faham makna. So inilah keadaan yang perlu kita perbetulkan, ya. Bukannya tak bagus, bagus tapi tidak cukup bagus. Yang bagusnya ialah Quran itu mesti difahami dan dihayati di dalam kehidupan kita supaya dia menjadi panduan kita sebagai kita, perjalanan kita sentiasa berada di landasan yang lurus tadi, ya, insya-Allah. Okey, hari ini kita akan sambung sambung ke perkongsian kita kepada ayat yang seterusnya. Saya terus kongsikan balik Al-Quran, iaitu Al-Quran tafsir dan perkata, ya. Kita sekarang ni memasuki ayat yang seterusnya, iaitu ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat dalam Quran Allah berfirman, Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ya. Jadi Allah sekali lagi mengingatkan kita, ya, menyampaikan risalah ni kepada kita mengingatkan kita kepada satu kumpulan manusia, ya. Manusia tu pada zaman dululah, ya. Pada zaman dulu tu maknanya zaman ketika Nabi hidup, ya, berada di Mekah dan berada di Madinah, terdapat golongan-golongan yang mana Allah mulakan dulu di dalam ayat yang ke-8, ya. Kita telah ayat yang ke-8 tu, iaitu Allah mengatakan kumpulan manusia ni apa ni Allah mulakan, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, ya. Jadi Allah kata ada seorang golongan manusia tu, ya, dia man ni walaupun dia menunjukkan kepada singular, tapi dia memasukkan setiap orang daripada mereka itu, ya. Daripada golongan tu, setiap orang daripada mereka itu yaqulu amanna billah, ya. Mereka kata mereka telah beriman dengan Allah dan hari akhirat,
Tetapi sebenarnya Allah kata wa ma hum bimu'minin. Ya, sedangkan sebenarnya Allah kata mereka tu tak pun beriman. Inilah kumpulan manusia yang Allah nak kongsikan kita cerita tentang mereka ini, ya, supaya kita mengambilnya dalam apa ni, dalam kehidupan kita sekarang, ya. Walaupun cerita ni cerita pada waktu dulu, tapi cerita yang sama boleh juga berlaku di zaman sekarang, ya. Bermakna zaman sekarang pun ada yang juga orang yang mengatakan wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum, sedangkan mereka tu tak pun beriman, ya. So bermakna apa? Kita golongan orang Melayu Islam Malaysia ni, kita ni Islam secara kelahiran, ya. Mak bapak kita Islam cara kelahiran, dan kita mengatakan kita orang Islam dan kita beriman, ya. Tetapi kemungkinan, ya, kita juga mungkin jatuh dalam kumpulan ni kalau kita tak hati-hati, ya. Mungkin jatuh dalam kumpulan ni, kita kata kita beriman, tetapi perbuatan kita, akhlak kita, pemikiran kita, fokus kita dalam hidup ni tak ada tak selaras dengan yang kita mengatakan kita beriman dengan Allah. Kita di mulut saja kita kata beriman, ya, tetapi di hati dan akhlak kita, perlakuan kita mungkin berbeza daripada apa yang kita ucapkan, ya. Kerana iman tu adalah sesuatu yang kita perlu zahirkan, ya, dalam 3 aspek sekali, iaitu di hati kita, kita meyakini, ya, yang Allah itu wujud dan Allah lah pencipta kita, pencipta alam semesta, ya, dan Allah lah Rabb, Tuhan kepada kita. Kemudian kita zahirkan dengan ucapan, ya, yang kita beriman, dan kita kena zahirkan juga dengan perlakuan kita, apa yang kita buat setiap hari, apa yang kita rancang setiap hari, apa yang kita tidak buat setiap hari, apa yang kita kongsikan dengan kawan-kawan kita setiap hari, apa yang kita aturkan dalam masyarakat kita setiap hari, semestinya berlandaskan kepada keimanan kepada Allah tadi, ya. Kalau tidak, iman kita namanya beriman, tapi kita mungkin pincang, ya, pincang keimanan tu, cacat keimanan tu. Dan yang juga mungkin terdapat, ada juga di antara orang yang beriman ni mungkin menghalang orang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, dengan berbagai-bagai cara. Itu adalah reflection lah tu. Yang maknanya perkara yang dulu mungkin dizahirkan di zaman sekarang dalam berbagai-bagai cara, ya. Dan orang itu Allah sambung dalam ayat ke-6, yang ke-9 Allah kata apa? Mereka ni yukhadi'un Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sebenarnya perbuatan mereka tu, Allah kata, ya, mereka cuba menipu Allah dan orang-orang yang beriman, ya. Tetapi sebenarnya Allah kata tidaklah mereka dapat menipu Allah tu, melainkan mereka menipu diri mereka sendiri sedangkan mereka tidak menyadari. Itu, ya. Jadi perbuatan mereka tu dengan dengan perbuatan yang bertentangan dengan apa yang Allah suruh, bertentangan dengan apa yang mereka akui yang mereka beriman. Sebenarnya perbuatan tu Allah kata perbuatan yang mereka cuba menipu, ya, menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Tapi sebenarnya mereka itu menipu diri mereka sendiri. Walaupun mereka buat salah, ya, mereka buat sesuatu yang bertentang dengan Allah, tapi mereka kata perbuatan mereka betul, dia rasa betul, ya, dan mereka bermatian mempertahankan, ya, apa yang mereka lakukan. Itulah yang beraya apa yang Allah nak
ingatkan kepada kita dalam ayat yang ke-9. Dan Allah sambung lagi ayat ke-10. Mereka ni, siapa dia? Allah kata, mereka ni fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka ni ada penyakit, Allah kata. Sebab itulah mereka berperangai yang sedemikian, sebab ada penyakit. Hati mereka ada penyakit, ya. Jadi dengan penyakit yang ada tu, apa yang berlaku? Fazadahumullahu maradha. Jadi Allah tambahkan lagi sakit penyakit yang ada dalam tu, ya, sebab mereka ni menentang, ya, menentang apa yang Allah kehendaki. Jadi Allah tambah lagi penyakit tu, walahum azabun alimun bima kanu yaksibun. Jadi Allah kata orang ni Allah nanti akan bagikan kepada mereka itu azab yang sangat pedih, ya, dengan apa yang mereka telah dustakan. Jadi perbuatan-perbuatan mereka di dunia ini penuh dengan dusta, ya, kerana mereka tak faham Al-Quran, mereka menolak Al-Quran, mereka membuat sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran, ya, dan mereka tidak tahu pun apa yang mereka buat itu bertentangan dengan Al-Quran sebab mereka tak faham Al-Quran, ya. Jadi perbuatan itu Allah kata adalah pendustaan. Jadi pendustaan itu menyebabkan hati mereka sakit, ya, ada penyakit. Jadi penyakit itu jadi Allah tambah lagi daripada satu masa ke semasa, penyakit itu akan menjadi semakin menebal, ya, dan sehingga mereka tidak nampak kebenaran, ya. Kemudian ayat ke-11 Allah mengingatkan lagi mereka ni siapa dia? Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Allah kata mereka-mereka ni, kalau kita katakan kepada mereka ni la tufsidu fil ard, janganlah kamu membuat kerosakan di bumi ni. Ya, kalau kita nasihatkan dia, janganlah kamu membuat kerosakan di muka. Apa mereka jawab? Qalu innama nahnu muslihun. Tak, dia kata yang apa yang kami buat ni ialah, ya, benda-benda yang baik, benda yang bagus. Jadi benda tu sebenarnya salah, yang adalah fasad, yang merosak, membawa kerosakan kepada masyarakat manusia di dunia ni. Tapi tak, mereka kata kami buat ni betul ni, bagus ni, ya. Jadi janganlah cuba nak nasihatkan kami. Inilah golongan-golongan yang apa, walaupun cerita di zaman dahulu, ya, tetapi sekarang pun ada juga sama, ya. Ada juga orang yang kita nasihatkan jangan buat ini kerana ini akan membawa kerosakan. Dia kata tak, apa yang kita buat ni betul, ya. Dan Allah sambung, ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun, sebab mereka tu tak sedar apa yang mereka buat tu adalah kerosakan, ya. Dan dia kata perbuatan mereka tu bagus, ya. Sedangkan sebenarnya mereka tu adalah orang yang membuat kerosakan, al-mufsidun, ya, walakin la yash'urun, akan tetapi mereka tidak menyedari, ya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu. Jadi kalau kita katakan kepada mereka berimanlah kamu semua seperti orang-orang lain beriman, mereka akan menjawab apa? Qalu anu'minu kama amana sufaha. Jawab dia, jawab mereka tu kan, patutkah kami ini beriman seperti orang-orang yang lain tu beriman, adalah orang-orang yang bodoh, ya. Orang bodoh beriman, kami nak beriman mengikut macam dia juga ke? Itu jawapan dia, ya. Sekiranya kita memberi nasihat kepada dia, ya, dakwahkan ke dia untuk betul-betul beriman dengan Allah, ya, mereka kata patutkah kami beriman seperti orang-orang yang bodoh itu beriman. Jadi mereka mengatakan orang-orang yang betul-betul beriman dengan Allah tu ialah as-sufaha, iaitu orang yang kurang cerdik. Mereka merasakan mereka adalah lebih cerdik dan lebih pandai. Jadi mereka berterusan dalam keadaan, ya, begitu. Dan Allah ingatkan sekali lagi kepada kita, mereka ni sebenarnya Allah kata mereka ni adalah orang-orang yang bodoh.
ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Jadi sebenarnya mereka mengatakan orang yang beriman ni yang bodoh. Ya, tetapi sebenarnya Allah kata mereka itulah as-sufaha, yang kurang cerdik, uh, uh, walakin la ya'lamun. Ya, akan tetapi mereka itu tidak mengetahui. Ya, mereka rasa mereka bijak. Mereka rasa mereka pandai. Ya, mereka rasa dengan menolak Al-Quran dan menolak sunnah Nabi, mereka adalah lebih cerdik. Tidak. Allah kata mereka itulah orang-orang yang kurang cerdik. Ya. Dan ayat ke-15, ayat ke-14, dan Allah sambung lagi cerita mereka ni, iaitu apa dia? Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila mereka ni bersama dengan orang-orang beriman, ya, ada di antara mereka-mereka ni bila bersama-sama dia kata apa? Kami beriman. Ya, dia kata kami beriman. Manis mulutnya, ya, dan manis perkataannya, untuk apa ni, memujuk kita yang mereka tu adalah kawan dengan kita kerana mereka kata mereka beriman, ya. Tetapi wa iza khalau ila syayatinihim, apabila mereka bersama dengan kawan-kawan mereka, yang Allah panggil kawan-kawan mereka itu sebagai syayatin, ya, syaitan, bermakna golongan orang yang menolak kebenaran, golongan orang yang menolak arahan dan suruhan Allah, golongan mereka yang mengaturkan kehidupan mereka berlandaskan hawa nafsu, untuk memuaskan hawa nafsu dan keinginan sendiri, itu Allah panggil golongan tu sebagai golongan syayatin. Ya. Di sini syayatin ini tu sebab ada harfun jailah tu. Jadi syayatinihim, syaitan mereka, dalam bentuk itofah tu, menunjukkan geng-geng dia tu Allah panggil dia orang tu semua syaitan, ya, syaitan walaupun manusia, kerana perangai dia yang menolak kebenaran, menolak suruhan Allah dan mengaturkan kehidupan mengikut hawa nafsu tu, itu Allah panggil mereka itu adalah syaitan, ya. Jadi apa mereka bersama dengan kawan-kawan dia tadi? Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Bila dia sama geng-geng dia tu, dia kata, sesungguhnya kami ni bersama kamu, kami bukannya geng orang Islam tu, dia kata. Bukan geng orang beriman tu, kami tadi melawak saja, ya. Kami bila bersama dengan orang Islam tu, dia kata kami main-main saja dengan dia orang tu. Ya, bukannya betul-betul. Ya, itulah golongan ini. Dan terdapat di sekarang pun, ya, bersama kita mereka bercakap dengan perkataan yang manis, dan mereka mengaku mereka beriman dan sebagainya, ya. Tetapi bila bukan bersama kita, bila berjumpa dengan kawan-kawan dia, ya, geng-geng dia yang sama apa ni, sama pemikiran, sama pegangan hidup, so mereka kata tak, kami ni sebenarnya main-main saja tadi, ya, memainkan mereka tu orang yang beriman tu. Itu ayat 14 dan ayat ke-15 Allah sambung lagi cerita mereka ni. Allahu yastahzi'u bihim. Jadi dengan perbuatan mereka tu, jadi Allah, ya, Allah mempermainkan mereka ni, ya, membaikkan mereka, wa yamudduhum, dan Allah membiarkan mereka itu fi tughyanihim ya'mahun, ya. Jadi Allah biarkan perangai mereka ni dalam keadaan fi tughyani, dalam ke apa ni, perbuatan yang melampau, ya, perbuatan yang melampau mereka itu, ya'mahun, yang menyebabkan mereka itu dalam keadaan hidup yang tak tentu arah. Ya, so bila kita tak mengikut panduan Allah, tak mengikut apa yang Islam mahukan, maka kita akan dapati kehidupan kita ni ya mahun, kita tak tentu arah, tak tahu tujuan, apa ni, tak tahu yang mana betul, yang mana tak betul, terumbang ambing. Itulah ya mahun,
ya, sedangkan kita minta dalam Fatihah ihdinas siratal mustaqim, ya, kita minta Allah tunjukkan jalan yang benar, tapi perbuatan kita tidak menunjukkan kita berusaha untuk ya, berada di jalan yang lurus. Kita bercanggah dengan apa yang Allah suruh, ya. Jadi tak adalah kita berada di siratul mustaqim, tapi kita akan berada dalam keadaan yang mahun, yang terumbang-ambing, tak tahu arah tuju, ya. Yang benar kita katakan salah, yang salah kita katakan benar, kita campur adukkan yang yang hak dan batil dan sebagainya, ya. Dan Allah bayangkan mereka ni seperti orang-orang yang berniaga, ya, berniaga. Allah kata mereka itu ulaikal ladzina ishtarau dhalalata bil huda, ya, mereka ni diibaratkan Allah sebagai orang yang membeli ad-dhalalah, kesesatan, ya. Macam orang berniaga, dia beli dan jual. Jadi orang ni dia membeli ad-dhalalah, menukar. Dhalalah tu maksudnya mereka mengambil ad-dhalalah, kesesatan, bil huda, ya, dengan petunjuk. Maknanya dia membeli kesesatan tu dengan membayar dengan huda. Maknanya dia tolak al-huda tu, dia ambil ad-dhalalah. Itulah dimasukkan dengan ishtarau tu, ya. Ishtarau tu sedangkan sepatutnya mereka mengambil huda dan menolak kesesatan. Tapi tidak. Ya, golongan-golongan ni ialah mereka yang mengambil kesesatan. Bila ada pilihan antara kesesatan dengan petunjuk, dia ambil kesesatan dan dia tak ikut petunjuk. Itulah yang dimaksudkan dengan ayat yang ke-16. Fama rabihat tijaratuhum, maka Allah katakan, maka ibaratkan perbuatan mereka dengan istarau dhalalata bil huda tu seolah-olah macam mereka berjual beli, ya, mereka berniaga. Jadi Allah kata fama rabihat tijaratuhum, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka itu, ya. Tijaratuhum tu sekali lagi dalam bentuk idhafah, perniagaan mereka tak untung dengan perbuatan yang sebegitu, ya, dan selama-lamanya tidak beruntung. Wa makanu muhtadin, dan tidaklah mereka itu mereka yang mendapat petunjuk, ya. Jadi perlu dengan sebab perbuatan mereka, perangai mereka dan pemikiran mereka, ya, mereka bukanlah orang yang mendapat petunjuk daripada Allah, sebab dia tolak huda tadi, ya. Dia lebih lebih suka kepada kesesatan daripada petunjuk Allah. Jadi mereka selama-lamanya tidak akan berada di dalam golongan orang-orang muhtadin, ya, orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi orang yang tidak mendapat petunjuk ni dia telah sesat, ya, dia telah tersempang, dia telah tersasar daripada jalan yang benar tadi. Dan kalau tidak mereka kembali bertaubat, ya, maka mereka akan berterusan dalam keadaan yang sama, ya. Jadi kita minta dengan Allah dan kita berusaha supaya kita jangan termasuk dalam golongan ni, tapi kita kenalah kenal, ya, apakah ciri-ciri, ya, mereka-mereka yang begini, supaya kita juga tidak terjebak dalam perkara yang sama, ya. Dan Allah sambung lagi cerita mereka ni. Allah kata, Allah buat satu perumpamaan, iaitu masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara. Jadi mereka ni diibaratkan Allah cuba menerangkan di dalam bentuk metafor atau bentuk perbandingan dan perumpamaan, ya. Bahasa Inggeris panggil metafor ataupun proverb, ya. Diibaratkan mereka ni ialah seperti orang-orang yang menyalakan api, ya, di waktu malam lah ni, ya.
Di waktu malam, dan waktu malam tu mereka menyalakan api, ya. Falamma adha'at ma haulahu, apabila api tadi menyala dan menerangi apa-apa saja sekeliling mereka. Bila api tu menyala, teranglah dia, teranglah apa yang di sekeliling dia tu, jadi mereka dapat melihat, ya, apa yang di sekeliling mereka itu. Apa Allah buat? Allah kata zahaballahu binurihim. Jadi bila api tadi menyala dan menerangkan tempat yang mereka nyalakan api itu, Allah padamkan api tadi, ya. Allah padamkan cahaya itu, ya. Disebabkan perbuatan mereka yang ingkar, ya, jadi Allah tutupkan cahaya itu daripada mereka itu. Maka apa yang watarakahum fi zulumatin, jadi mereka tu tinggallah dalam kegelapan tadi, ya. Bila dipadamkan cahaya api tadi, maka gelap gulitalah suasana mereka tadi, dan sekeliling mereka tu juga gelap gulita, ya. Dan disebabkan dalam keadaan tu Allah kata la yubsiru, jadi mereka tak dapat melihat, dah gelap macam mana nak melihat, ya. Api dah dipadamkan, cahaya adalah dihilangkan oleh Allah, jadi mereka dalam kegelapan. Jadi Allah nak menerangkan kepada mereka ni, inilah keadaan mereka, ya. So kalau ada manusia-manusia yang berperangai seperti ini, itulah ibaratnya Allah katakan, ya, mereka itu sebenarnya tidak dapat melihat, ya. Yang dimaksudkan dengan Allah melihat di sini ialah tidak dapat melihat kebenaran, walaupun kebenaran itu di depan mata, ya, tetapi mereka tidak dapat melihat, ya. Al-Quran tu ada al-haq, kebenaran, tetapi kita, walaupun Al-Quran tu bersama dengan kita, tapi kita tak dapat lihat dia, kita tak faham pun dia, ya, disebabkan hati kita, ya. Hati kita ni Allah kata ada penyakit, ya. Quran dah lama dengan kita, tapi kita tak nampak kebenaran tu, ya. Kalau kita tak mengkaji, tak memahami, tak berusaha, ya, untuk memainkan, maka kita tidak akan nampak, walaupun Al-Quran tu tiap-tiap hari kita baca, ya. Okey. Dan selepas tu Allah sambung dengan ayat ke-18. Jadi mereka-mereka ni Allah kata, apakah keadaan mereka tu? Allah kata summun bukmun umyum fahum la yarji'un. Ya, mereka ni, ya, dalam keadaan summun, ya. Summun ni ialah, kalau kita tekan dia akan beri mana mereka ni tuli. Tuli ni ialah apa? Tak dapat dengar lah. Itu tuli, ya. Deaf, bahasa Inggeris panggil kan deaf. Tuli, apa saja cakap mereka tak dengar. Tadi mereka tak dapat melihat, la yubasirun. Dan lepas tu mereka ni juga tak dapat mendengar, ya. Telinga ada, tapi telinga tu tak mendengar, ya. Walaupun dia boleh mendengar bunyi-bunyi dan sebagainya, tapi dia tidak dapat mendengar kebenaran. Itu maksudnya Allah kata, ya. Semua mereka ni tuli. Lepas tu bukan dia tuli saja, mereka juga bukmun, ya. Mereka ni bisu. Bila bercakap tentang Al-Quran, bila bercakap tentang kebenaran, tak dapat cakap mulut dia tu. Tapi kalau bercerita benda lain, hebat dia, ya. Bercerita pasal cerita orang-orang politik yang buat salah, mereka boleh bercakap 2 jam, ya. 2 jam dengan berbagai-bagai fakta dan maklumat, ya. Tetapi bila suruh dia bercakap tentang kebenaran, suruh menerangkan ayat-ayat surah Al-Fatihah, mereka tak dapat cakap, bisu terus. Itu maksudnya bukmun, ya. Bukan itu saja, umyun, ya, umyun. Lepas tu mereka ni buta, ya. Keadaan mereka tu Allah kata summun bukmun umyun, ya. Mereka cerdik, bukan tak cerdik, ya. Orangnya hebat, ya, mempunyai ijazah yang hebat, ya. Mungkin setengahnya ada PhD, mungkin setengahnya profesor, ya, mungkin setengahnya
orang yang sangat berkedudukan tinggi, ya. Tetapi mereka boleh jatuh dalam kumpulan summun bukmun umyun, ya. Mereka tuli, mereka bisu, tak dapat nak berkata, mereka juga buta, tak nampak, walaupun melihat tetapi tak nampak. Itulah yang Allah cuba kongsikan kepada kita, ya. Bukan dia tak nampak, dia nampak, mata tu boleh melihat, tapi yang dia tak nampak tu apa dia? Ialah kebenaran, ya. Mereka tak dapat mendengar kebenaran, mereka tidak dapat berkata tentang kebenaran, dan mereka tidak nampak kebenaran tu. Itu yang sebenarnya Allah nak sampaikan kepada kita, ya. Orang-orang munafik dulu dia orang yang hebat, ya, yang cerdik pandai, tetapi mereka tuli, mereka bisu, dan mereka buta, ya. Allah kata, ya, maknanya dari aspek, ya, kebenaran, iaitu cahaya daripada Allah, ya. Dan Allah sambung lagi, fahum la yarji'un, ya, tambah lagi dalam keadaan mereka yang tuli, bisu dan buta tadi, Allah kata maka mereka la yarji'un, ya, mereka tak dapat kembali kepada kebenaran itu. Maka mereka itu dengan disebabkan perangai dia, disebabkan pegangan mereka, pemikiran mereka yang sebegitu, ya, dalam keadaan yang nifak. Saya panggil nifak ni ialah munafik lah, ya, sentiasa menolak kebenaran itu. Mereka akan sentiasa dalam keadaan yang sesat. Mereka tak dapat kembali semula kepada kebenaran. Mereka tak dapat kembali semula kepada landasan yang betul tadi. Mereka akan terus dalam keadaan tersasar, ya, daripada kebenaran. Itulah yang dimasukkan oleh Allah kepada kita, ya, untuk memperingatkan kita, ya, supaya kita menjadikan pengajaran ayat-ayat 8 hingga 18 ini dijadikan sebagai ibrah, ya, dan panduan kepada kita supaya kita berjaga-jaga, janganlah kita termasuk dalam golongan ni. Untuk kita tak nak masuk dalam golongan ni, kita kena balik kepada siratal mustaqim, itu jalan yang benar. Jalan yang lurus tu hanya kita dapati daripada memahami Al-Quran dan menghayatinya, ya. Memahami Al-Quran dan menghayati, dan diperkuatkan dengan kita menghayati dan memahami sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dua perkara inilah yang Nabi kita telah berpesan, ya. Sekira kita berpegang teguh kepada dua perkara ini, kita tidak akan tersesat, ya. So insya-Allah besok kita akan kupaskan, ya, setiap kalimah di dalam ni untuk mengenal konteks, ya, penggunaan kalimah-kalimah ni dalam membentuk ayat ni. Daripada sumun bukmun umyun tu sebenarnya dari fungsi kalimah ni, tiga-tiga ni kita panggilkan khobar, ya. Sumun tu adalah khobar yang pertama, bukmun khobar yang kedua, umyun tu khobar yang ketiga, ya, di dalam ayat ismiyah dipanggil, ya, ayat-ayat ismiyah ataupun jumlah ismiyah yang mengandungi komponen khobar, ya. So bermakna kalau khobar sepatutnya dia ada mubtada. Jadi besok kita akan bincangkannya, di manakah mubtada dia dan di manakah khobar dia, ya. Khobar jelas ada sinilah, khobar satu sumun, khobar kedua bukmun, dan khobar ketiga umyun, untuk menerangkan siapa? Menerangkan orang yang sama tadi yang dicerita dalam ayat 12, masaluhum, perumpamaan mereka tu, ya, yang dicerita ayat 12, dan Allah sambung cerita mereka tu dalam menerangkan mereka ni dalam bentuk khobar, ya, khobar yang marfu'. Jadi kalau khobar bermakna mesti ada dalam konstruk tu mubtada juga yang marfu'. Itu kita akan besok kita kongsikan, dan kita akan kupas tiap-tiap kalimah ni sehinggalah ke kalimah yang terakhir dalam ayat 18 itu, la
yarji'un juga ya, insya-Allah. Okey, untuk hari ini kita kita sampai di sini dulu. Itu sebagai mukadimah ya, sebelum kita meneruskan ayat-ayat itu. Jadi tuan-tuan boleh memahami konteks ya, ayat-ayat itu dalam konteks apa ya, dalam konteks yang nak berkongsikan dengan kita tentang satu golongan manusia yang dia kata dia beriman, tapi sebenarnya mereka tidak beriman ya, insya-Allah. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم. تقبل